minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning diucapkan kepada sahabat-sahabat penonton setia rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain tak bukan hanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memanjangkan usia kita, kukuhkan keimanan kita dan juga keislaman kita, seterusnya masih lagi memberikan kita peluang untuk terus bernafas di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Tidak lain dan tidak bukan, tujuannya itu satu, untuk kita ta'abbud, menghambakan diri kita dan juga mentaqarrub, iaitu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sidang penonton sekalian kerana sentiasa menepati janji temu kita setiap pagi jam 6.50 pagi untuk kita sama-sama menambah, menggali setiap ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan untuk kita. Apa lagi tujuannya? Untuk kita amalkan ilmu-ilmu tersebut sebagai pedoman kehidupan kita, insya-Allah. Bertemu lagi kita untuk edisi 6 Mei 2023 bersamaan 15 Syawal 1444 Hijrah. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pagi Syawal ini. Kita tahu di Malaysia ini biasanya adat dan juga budayanya itu puasanya itu selama sebulan. Puasa pula dah. Ialah puasa sebulan, raya pun sebulan. Jadi jom sama-sama dalam kita di samping mungkin sedang mempersiapkan rumah kita ini untuk menerima kunjungan tetamu-tetamu kita. Jom sama-sama kita ambil sedikit ilmu pada pagi ini, dan juga ilmu kita pada pagi ini juga bertepatan dengan suasana raya kita pada hari ini, iaitu berkaitan dengan menyantuni bukan mengasari. InsyaAllah untuk menjawab setiap soalan yang diajukan oleh sahabat-sahabat penonton sekalian, bersama dengan saya salah seorang murabbi, mursyid kita semua yang dah lama saya tak bertemu. Akhir kali itu lebih kurang 4 tahun yang lalu. Siapa dia? Iaitu yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Jazlan Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, Allahu Akbar. Selamat raya Ustaz. Segak bergaya Ustaz. Allahu Akbar pada pagi ni. InsyaAllah saudara sekalian, ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada kami seperti biasa, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1-800-8816-77 ataupun menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Jadi tanpa membuang masa lagi, kita tanyakan soalan pertama ni Ustaz. Ustaz, kita sekarang ni berada dalam suasana Syawal, suasana hari raya ni. Jadi bagaimanakah caranya kita ni sekarang ni masih lagi ada open house, rumah terbuka di sana sini. Bagaimana untuk seorang tuan rumah untuk menyantuni bukan mengasari para tetamu yang datang, Ustaz? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala. Selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dai Luqman, muslim-muslimat sedang betul yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama kali ini sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Taala. Hari ini kita dapat bersiaran lagi di program Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bersyukur kita di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Alhamdulillah, masih juga Allah panjangkan umur kita, khusus dalam mentaati Allah. Masih Allah kurniakan kita rezeki halal banyak lagi baik. Masih Allah kurniakan kita pelbagai kesempurnaan nikmat. Masih juga diberi nikmat makan, pakai, kesihatan dan pelbagai kesempurnaan nikmat, khusus nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat beramal itu sendiri. Mudah-mudahan yang berkata-kata ini, dengan kata-kata ini kita semua menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dan sama-sama kita panjatkan doa bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua jauh daripada sifat kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Dari Luqman bila sebut bab raya ni kita tak habis gaya. Apatah lagi saya orang Johor. JDT ni kalau Johor ni gaya memang sebulan lebih lagi dia gaya Dan hari pun insya-Allah saya akan balik ke Johor juga untuk sambung raya. Okey. Baik, dalam hal berkaitan dengan menziarahi pada musim raya ni, sifat kita ni disebut bab berkaitan menyantuni, maknanya kita meraihkan dan merahmati sebenarnya.
Sama ada kita ni jadi tetamu atau kita orang yang nak menerima tetamu. Saya nak nasihatkan bagi saya, keluarga saya, maknanya apabila tetamu nak datang tu, pertama hendaklah kita rasa gembira. Gembira. Dan kita kena raikan lah. Bukan alamak nak datang pula. Oh ya Allah. Asyik hari-hari orang datang. Hari-hari orang datang hari raya. Memanglah hari raya orang datang kan. Jadi maknanya kita ni kena gembira, syukur sebab apa? Ada orang nak ziarah kita. Dan tugas kita memang iaitu menyantuni, yakni meraihkan, merahmati dan berilah apa saja. Kerana apa? Dengan orang datang kepada kita tu, orang datang ziarah kepada kita tu, kita akan dapat 5 perkara yang besar. Pertama, orang yang berziarah tu, orang yang menerima tetamu dan yang bertamu itu, Allah beri dia panjang umur. Kita berziarah ni, Allah beri kita panjang umur tau. Dan yang kedua, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Okey. Dan yang ketiga, Allah nak bagi kita rezeki. Yang keempat, Allah nak beri kita ilmu. Dan yang kelima, yang akhirnya apa? Tentunya Allah nak beri hadiah kepada kita yang besar, iaitu ukhuwah. Sebab itu apabila tetamu nak datang ataupun maknanya ada orang datang kita nak rasa gembira. Oh, ini satu anugerah daripada Allah Ta'ala. Dan tugas kita pertama iaitu apa? Bersyukur kepada Allah Ta'ala dan melayani dan merahmati dengan sopan santun dan menyantuni kita punya tetamu. Mudah-mudahan dengan itulah Allah ampunkan dosa kita, Allah beri kita ilmu, Allah panjangkan umur kita, dan insya-Allah Allah berilah kita kebaikan khusus dalam keberkatan rumah tangga kita. Amin ya rabbal alamin. Amin rabbal alamin. Jadi jangan bermasa muka bila tetamu datang ke rumah ni. Jadi kita santuni dan juga kita raikan para tetamu datang. Kerana apa? Dapat 5 perkara di samping seorang tetamu yang datang pada kita itu. Insya-Allah. Jadi Ustaz, terima kasih di atas penyaluran itu. Kita nak terus beralih dengan soalan pertama daripada sahabat Facebook kita, daripada Tuan Ismail Maisa. Assalamualaikum Ustaz Naim. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimanakah cara Rasulullah SAW menunjukkan contoh-contoh terbaik dalam menyantuni bukan mengasari sesama makhluk? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Tuan Haji Ismail Maisa berkaitan bagaimana Rasulullah menunjukkan cara contoh yang terbaik. Sebab tu bila kita buka lembaran hadis Nabi SAW, kalau kita jumpa satu hadis yang dikatakan Imam Bukhari, maka Nabi pernah menyebut kepada kita dalam hadisnya, iaitu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis itu cukup popular dengan kita, iaitu apa? Kalau kita lihat, tidak beriman di kalangan kamu atau tidak sempurna iman di kalangan kamu itu sehingga kamu mengasihi saudara kamu itu seperti mana kamu mengasihi diri kamu sendiri. Maknanya kita kena kasih dekat saudara kita, saudara se-Islam kita. Makna Nabi tunjukkan tu kerana apa? Dengan berkasih itulah maka kita akan zahir, akan lahir sifat apa? Sifat menyantuni. Betul tak? Kita tak akan hianati kawan kita, kita tak akan rosakkan kawan kita, kita tak akan maknanya memusuhi kawan kita. Sebab apa? Pada perkara yang pertama disentuh Nabi, maka hendaklah kau sayang kawan kau seperti mana kita sayang diri kita sendiri. Itu satu benda yang paling besar tau Nabi pesan kat kita. Sebab itu setiap kali kita melihat adik-beradik kita, setiap kali kita melihat sahabat-sahabat kita, setiap kali kita melihat orang-orang mukmin ataupun jiran tetangga kita, tak kira lah apa juga bangsa, agama dan sebagainya, maka pertama yang kita dahulukan iaitu apa? Iaitu kebaikan. Sebab Nabi yang suruh kita baik dengan semua manusia. Dan Nabi suruh kita jaga jangan sampai apa yang baik itu, apa yang baik itu kan, tidak kita murnikan, akhirnya kita tukar dengan perkara-perkara yang buruk. Ini kita kena faham. Satu. Dan yang kedua, kita lihat juga Nabi juga sebut dalam hadis yang lain, satu hadis juga Imam Muslim, Nabi sebut al-muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi, iaitu orang Islam ni, orang mukmin ini adalah orang yang selamat, aman daripada orang Islam yang lain, daripada lidahnya dan tangannya. Bila kita dapat mengawal lisan kita, kita dapat mengawal tangan kita ini, insya-Allah biiznillah akan lahirlah sifat penyantun. Tapi kalau kita tak ambil berat hal ini, maka waktu itulah sepatutnya lisan, lidah yang Allah berikan kepada kita untuk bercakap benda yang baik, kat situlah jadi laser atau barang diingat itu apa, nak sebut pun tak bagus, tapi itu bahasa-bahasa gini jadi puaka. Ni orang cakapnya puaka. Ni tak, ini bahasa-bahasa sekarang. Dia sebut buat berkaitan dengan benda. Okey. Lepas tu tangan kita, memang tangan kita tak boleh, tapi tangan kita ni forward benda tu kalau kita tak jaga, maka hilanglah iaitu apa? Kesantunan tu, akhirnya
mengundang kepada keburukan. Sebab tu dua pesanan Nabi SAW ni kita kena sangat-sangat kena faham dan kena nilai ini adalah perintah Nabi. Dan apa yang mesti kita terapkan? Pertama, okey, dia ada 5 perkara saya sebut. Pertama, dalam hal ini, pertama iaitu apa? Jadikanlah dia ni benar-benar saudara kita. Mana Luqman dengan saya kena jadi saudara tau. Bukan hanya dunia, sampai akhirat. Begitu juga iaitu muslim-muslimat yang dirahmati Allah, betul yang muslimat, kamu adalah saudara saya daripada dunia sampai akhirat, saya adalah saudara kamu daripada dunia sampai akhirat. Itu kita kena tahu. Dan yang kedua, kita kena buat apa? Makna susah senang kita sama-sama rasa. Kalau Luqman susah, saya kena rasa, oh susah man. Kalau saya tak mampu mantu pun saya kena doa lah. Susah, badan berkekau. Ya Allah, baru sekarang susah, patut lama dah aku susah man. Tiba-tiba dia kan jadi buruk kan, sebab tak ada menyantuni. Jadi kita ubah benda tu, mana kita kena rasa susah. Okey. Dan yang ketiga, belajar menyelami hati budi. Maknanya apa yang ada pada awak, apa yang awak tak suka, kita tahu. Jangan main langgar je. Ini mentang-mentang gaya, semua kita tanya, kau kerja apa, gaji kau berapa, yang tak tahu bini kau dah berapa sekarang, itu tak lulah. Bini kau berapa. Macam-macam lah. Lepas tu, asyik kereta tu je kau pakai, dah 15 tahun aku tengok. Tak boring-boring ke kan? Dia punya spring pun dah 5 kali tukar tu, tiba-tiba je. Memanglah kita tak boleh jangka apa dia, tapi tolonglah selami diri ini. Maknanya kita kena selami dia. Nak cakap tu kita kena tangguh. Oh, macam tu, okey. Ini tak beranak lagi bini kau, tiba-tiba pula suka-suka kau kan. Bukan marah, cakap je gaya. Okey, yang keempat, okey, tidak menyakiti. Sabar, sabar. Ini sabar, dia cukup sabar. Dan yang kelima yang akhir iaitu apa? Ingat, sentiasa mendoakan. Sebab itu salah satu perkara yang besar kalau kita tengok dalam khutbah Jumaat, apa yang wajib imam baca? Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat. Kalau imam tak baca, batal khutbah tersebut. Itu syarat sah khutbah tu. Betul Maknanya kepentingan mendoakan antara kita. Sebab itu 5 perkara ini kita jaga. Dan macam mana kita nak kembalikan untuk menyantuni, taklah kita balik kepada hadis Nabi SAW. Nabi suruh kita bersaudara, jaga lisan, jaga tangan kita. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu perkongsian yang ringkas tapi padat, di mana kita perlu menjaga 5 perkara tersebut untuk kita memastikan ukhuwah yang kita bina itu berkekalan. Anda saudara saya, dunia akhirat, insya-Allah sama-sama kita. Jadi Ustaz, terima kasih atas jawapan tersebut. Kita nak beralih dengan soalan berikutnya Ustaz, daripada saudara Muhammad Hafizi Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Naim. Assalamualaikum warahmatullahi. Soalan saya, kenapa Islam sendiri melarang kekerasan dibalas kekerasan, sebaliknya dibalas dengan sikap sopan dan budi bicara serta menyantuni? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Allahu Akbar. Ini satu perkara yang berlaku sekarang Ustaz. Orang kecam, dia kecam balik orang tu Ustaz. Bagaimana Ustaz? Silakan. Lawan balik. Okey, baik. Okey. Sebenarnya kenapa Islam mengajar hal demikian? Sebab kita selalu melihat Nabi SAW. Okey. Dalam kehidupan Nabi SAW, kata kita lihat Nabi ni, para sahabat Nabi ni pandang Nabi kat luar, Allah mak, Nabi ni cukup penyantun, lemah lembut, sikapnya baik, bertolak ansur, memaafkan. Nabi ni orang yang sangat mulia. Tapi satu ketika pun sahabat Nabi ni dia tanya dekat Aisyah, aku nampak Nabi ni kan dekat luar memang hebat. Macam mana Nabi SAW ni, iaitu berurusan ataupun bermuamalah ataupun mada Nabi ni dengan ahlinya, maknanya dengan keluarga macam mana? Kalau kat luar masyhur dan kita faham Nabi tu macam mana. Jadi para sahabat Nabi dia tanya kepada Aisyah, macam mana Nabi ni, akhlak Nabi ni dengan keluarga macam mana? Maka dijawab oleh Sayyidah Aisyah satu hadis kalau kita lihat ada kalau Imam Ahmad, dia kata qalat kana ahsanan nasi khuluqan. Kau tahu tak, Nabi ni kalau dengan keluarganya dekat rumah iaitu apa? Disebut oleh Aisyah iaitu apa? Baginda adalah orang yang paling baik akhlaknya. Bukan hanya kat luar tau. Kalau kat luar ni masyhur, dalam ni, kat dalam rumah ni tangga macam mana dia? Dia ni macam mana keadaan dia? Luqman kat luar handsome gaya. Saya bagi saya. Kita kalau kat rumah macam mana kan? Okey, dekat. Itu pun cap tadi sebut tapi handsome juga kita kan dengan baju parah kita kan. Maknanya orang tanya, mana Nabi? Nabi ni disebut oleh Aisyah, baginda adalah orang yang paling baik akhlaknya. Lam yakun fahishan wala mutafahishan. Dan Nabi ni tak pernah berbuat keji, tidak bercakap dengan perkara-perkara yang keji.
Nampak hebat kan? Maknanya di luar Nabi begitu, di dalam Nabi begitu. Ini kat luar kita, ya Allah, lembut ya. Kat rumah maki hamon. Macam mana agak-agak tu? Mana penyantun je tu? Dalam kereta Ustaz kadang-kadang. Dalam kereta. Jam pula. Kau dah raya aku nak balik, kau balik kan? Okey, mana jam pula. Ya, betul tak? Tapi kalau orang nak tengok siapakah diri kita sebenar, true colour kita bila kita mandu kereta. Ustaz. Ya, betul Mengaku ya? Betul, Aku. Okey, baik. Maknanya yang kedua, Nabi tidak pernah berbuat keji dan tidak bercakap perkara keji. Hebat kan? Ini satu benda yang besar. Dan kita apa juga? Wala sahabat bi aswaq. Dan Nabi ni kita SAW tidak pernah bertiak-tiak di pasar. Tak pernah mekik tantu agalah. Itu yang diberitakan oleh Sayyidina Aisyah. Dan juga Nabi SAW dalam hadis ini iaitu apa? Nabi tidak pernah membalas kejahatan yang sama seperti mana orang lakukan kejahatan kepada dia. Nabi tak balas. Tapi apa yang ada pada Nabi iaitu apa? Walakin ya'fu wa yasfahu. Dan Nabi SAW ni iaitu apa? Ada seorang yang pemaaf dan pengampun. Itu contoh yang sangat baik. Kita kadang-kadang kat luar kita ni memang ada orang paling handsome bergaya, paling lembut, nestapa tapi kat rumah jadi singa, jadi apa tentu agak. Contohnya Nabi. Sehebat sahabat Nabi. Kat luar macam Nabi, kat dalam rumah macam Nabi. Dia tanya Aisyah, rupanya Nabi ada orang yang sangat-sangat baik. Sebab itu kalau kita lihat, Nabi berakhlak yang mulia. Bukan hanya di luar dengan keluarganya. Nabi tidak pernah membuat perkara-perkara yang keji, iaitu khususnya perkara-perkara yang syirik. Nabi SAW iaitu apa? Tidak pernah bercakap perkara-perkara yang kotor. Dan Nabi SAW tak pernah iaitu apa? Membalas kejahatan orang lain. Nabi adalah seorang yang pemaaf. Jadi macam mana tindakan kita? Bila kita dengar hal Nabi SAW, iaitu ada beberapa perkara yang kita kena tahu. Pertama, kita kena terapkan akhlak dalam diri kita. Akhlak ni, kalau ada pada kita, maka diri kita akan jadi baik. Sebab itu, adab ni memang diterapkan kepada kita. Kita diajar adab dari kecil tau. Kenapa suruh kita beradab? Supaya kita jadi baik. Satu. Lepas tu, adab ni kalau ada dalam ibadah jadi sempurna. Betul tak? Maknanya kita beradab tu, tertib tu kan betul kan? Satu-satu. Dan adab ni kalau ada pada rumah ketangga jadi harmoni. Macam mana kita beradab dengan isteri, macam mana kita beradab dengan anak-anak, anak-anak beradab dengan kita. Kalau tak ada adab, habis. Habis. Okey. Dan begitu juga adab ni kalau pada kerja, maka kerja itu akan jadi sempurna jayanya. Kita orang bekerja, kita kena jaga adab. Adab dengan pekerja kita ada beradab dengan kita, dia akan jadi jayanya. Okey. Dan begitu juga adab ni kalau ada dalam menuntut ilmu, maka ilmu itu jadi manfaat. Sebab itu banyak orang menuntut ilmu, akhirnya ilmu tak manfaat bagi dia. Hanya untuk menunjukkan dia banyak ilmu, maknanya nak berdebat hal berkaitan ilmu, tetapi amalannya semua jadi kurang. Kita ambil lah, maknanya ambil walaupun ilmu kita sikit, biarlah kita dapat amal. Kita ni tak ada ilmu, kita tak ada ilmu. Ini hanya kita berbincang hal berkaitan dengan ilmu. Okey. Dan begitu juga mana akhlak ni kalau ada kehidupan kita akan diberkati oleh Allah SWT. Tautan yang dikata berkati, ziyadatul khair, ditambah kebaikan. Kalau akhlak ni tak ada dalam diri kita, habislah. Itu yang kita tengok tak jumpa punca tu. Apa hal? Masalah panjang. Sebab apa? Tak jumpa punca. Sebab kita meninggalkan perkara yang asas dalam kehidupan, iaitu akhlak. Sampai Nabi sebut, bu'istu liutammima makarim akhlak. Aku diutuskan kepada kamu untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Salah satu akhlak yang terpuji pada Nabi SAW iaitu apa? Akhlaknya ialah penyantun. Seperti mana kita bincangkan pada hari ini. Sebab itu kalau kita lihat, bila seorang itu mempunyai sifat sopan santun yang tinggi, kita akan tengok iaitu apa? Punya budi pekerti yang halus, manis dalam bahasanya, iaitu tinggi peradaban dia, molek dalam tingkah lakunya. Dan kalau kita lihat, dia adalah menjadi orang yang boleh kita contohi. Khususnya apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Jadi adab itu cukup penting. Ya, daripada adab kita bangun tidur sampailah adab kita nak tidur balik. Semua kehidupan kita ini perlu dilazimi dengan adab dan juga akhlak, insya-Allah. Jadi mudah terjawab soalan tersebut. Terima kasih di atas soalan. Kita nak raikan soalan berikutnya dengan memanggil pemanggil talian, Ustaz. Assalamualaikum, siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai. Ya, siapa di talian? Saya Rohizan. Ya, Ibu Rohizan, apa khabar? Selamat Raya. Selamat baik, selamat Raya. Sama-sama. Silakan soalan pagi ni, Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Ustaz. Selamat Hari Raya Ibn Ali Rafa Izin. Selamat Hari Raya. Soalan saya nak tanya, bagaimanakah adab-adab yang kita perlu jaga seandainya kita menyusuni itu warga umum, contohnya macam ibu bapa kita ke golongan OKU.
Itu je soalan saya. InsyaAllah. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Jadi ibu pun mesti nak tahu jawapan, penonton pun nak tahu jawapannya. Namun sebelum tu kita berehat sebentar, Ustaz. Jangan meneruskan kekal bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, sedang betul sekalian, kembali kita bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Sama-sama pada pagi ini kita direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membincangkan topik berkaitan dengan menyantuni bukan mengasari. Ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada kami seperti biasa, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1800881677 ataupun menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Kepada sahabat-sahabat rakan penonton yang sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita, jangan lupa untuk tekan butang suka dan juga jangan lupa untuk kita berkongsi, sebarkan ilmu kita dapat pada pagi ini dengan menekan butang kongsi. Ayo sama-sama kita sampaikan ilmu yang bermanfaat pada pagi ini kepada saudara-saudara terdekat dengan kita, insya-Allah. Jadi sebelum kita berhenti berehat sebentar tadi, sedang betul sekalian kita menerima satu soalan daripada Ibu Rohizan kita yang bertanyakan berkaitan dengan adab-adab jaga ibu ayah dan juga anak-anak ataupun ahli keluarga yang OKU. Tapi kita juga soalan ini bertepatan dengan salah satu soalan daripada sahabat Facebook kita, iaitu daripada Puan Masrifah Nur Jama'in. Assalamualaikum Ustaz Na'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana dengan masyarakat yang kurang prihatin terhadap golongan yang sudah berusia dan sudah mencapai warga emas? Mereka ini kadang-kadang dikasari dan tidak disantuni, malah tidak diutamakan ketika berada di tempat-tempat awam. Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Ni terutamanya kadang-kadang dekat dalam kenderaan awam, Ustaz. Penjemputan awam ni kadang-kadang tempat tu dah disediakan untuk warga-warga ni, tapi kadang-kadang kita ambil mudah saja tentang perkara tersebut. Silakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ini apa, Masifah Masifah. Baik. Bila kita sebut berkaitan dengan orang yang kurang upaya ataupun disebut orang-orang yang lanjut usia, kita tak boleh cakap orang tua sensitif. Saya pun dah masuk dia remaja lanjut usia. Okey. Jadi kalau di tempat kita memang ada, bukan tempat kita saja, di mana-mana pun ada, khusus tempat orang kurang upaya atau ibu-ibu tempat kursi dan sebagainya kan, di LRT, di bas dan sebagainya. Ini kira cerita sikitlah. Boleh kalau saya cerita dulu waktu saya dekat duduk saya di London, kita naik bas, lepas tu ada tempat yang kosong ni kan. Ini bukan tempat khusus untuk orang perempuan, tak, tempat kosong. Jadi kawan-kawan saya semua berdiri. Saya cakap banyak tempat dikosongkan. Dia kata tak payahlah, kata kita boleh berdiri kan. Kau boleh berdiri kan? Boleh. Tak payah berdiri. Nanti kalau ada orang tua, senang kita tak payah bangun. Dia dengan sendiri dia boleh masuk. Yang kita nak duduk kenapa? Kita boleh berdiri. Percakapan tu sebenarnya saya pun pelik juga sebab dia boleh berfikir macam mana kita tak berfikir waktu tu. Pada saya, kenapa tak nak duduk? Kita Jawa. Dia mak tak ada. Kenapa tak duduk? Ada tempat kosong. Dia kata tak apa. Tak perlu, kau tak boleh duduk. Kau boleh berdiri tak? Boleh. Dirilah. Sebab nanti kalau ada orang tua, ada orang yang mengandung, ada perempuan-perempuan yang ni, dia boleh duduk. Kenapa kita perlu duduk? Jadi okey, baru saya faham. Sebab itu bila kita ambil balik lihat dalam lembaran hadis Nabi SAW, Nabi memang pernah sebut satu hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi. Apa Nabi sebut? Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwakkir kabirana. Dan bukan daripada golonganku, iaitu bukan daripada sunnahku apabila orang ini tidak menyayangi atau tidak menyantuni, iaitu orang yang lebih muda daripada dia dan orang yang lebih tua daripada dia. Maknanya Nabi pesan kepada kita, sungguh pun dia muda, sungguh pun dia remaja, tapi mungkin dia perlu kepada pertolongan, maka kita kena tolong, kita kena santuni dia. Faham tak saya? Okey. Dan begitu juga orang tua, apatah lagi, makna kita kena santun dia. Makna kalau apa-apa hal berkaitan dengan pengurusan kita kena dulukan dia. Kan? Ini kalau kat tempat kita sampai ada iklan tu yang duduk dekat dalam LRT tu, dia tengok, dia celing, dia tidur, buat tak tahu aja. Itu sifat-sifat yang tidak boleh dicontohi, dan benda itulah sebenarnya hakikat yang berlaku dekat negara kita. Jadi kita kena perbaikilah. Dan dalam hal ini ada 5 perkara yang perlu kita tahu. Pertama iaitu apa? Kita dengan orang yang orang tua ataupun orang-orang yang berdepan dengan kita, pertama hendaklah kita sentiasa bertegur sapa. Jangan nyombong, tak masal. Pak Haji daripada mana Pak Haji? Dek daripada mana? Kita kena ringankan mulut.
Kan ringankan mulut. Kan bertegur siapa? Ini kita kan kadang kita duduk dengan jumpa orang, kita dah cerita dah panjang lah. Nama tak cakap lagi. Kan? Saya awak kenal tak? Kenal lagi. Kenal. Lepas tu balik kampung kita, saya jumpa lah orang kampung awak. Siapa? Dia panjang-panjang nanti. Saya lupa tanya nama dia. Maknanya kita ni kena kenal dulu. Jumpa kita tu kenal. Ringankan mulut. Bukan payah sangat pun. Tanya khabar, tanya nama, bersembang. Satu. Dan yang kedua, okey, jangan menyombong diri, faham menyombong diri. Tak masalah menyombong diri. Padahal kau naik bas dengan aku sama pun, tapi tak best pun. Okey. Dan yang ketiga itu amalkan sifat bantu membantu. Okey, bantu-bantu dia apa? Ringankan tangan. Kan? Tolong. Benda ni memang asas. Ada kadang-kadang kita tengok orang nak masuk bank, nak masuk apa, kita tolong buka pintu. Apa dia kata? Terima kasih. Sebenarnya bukan berat sangat pun. Makcik, sila makcik. Sila. Pak Haji mesti masuk kan? Kan? Benda tu sebenarnya itulah menyantuni. Bukan menyantuni, bukan jalan. Itu baguslah macam dapin lah. Tapi maknanya benda-benda kecil yang kita tak nampak. Okey. Dan begitu juga. Tidak memilih bulu. Bertiap bulu. Mentang-mentang dia bawa anak dara, sila Pak Haji. Kalau tak haram, tak ada. Haram maknanya tak ada. Ada sebab di sebalik udang di sebalik batu tak ada. Maknanya jangan pilih bulu. Mentang-mentang lah nak tolong yang ibu tunggal yang agak-agak remaja lanjut usia tu, kau tak tolong. Ibu-ibu tunggal yang agak-agak bergaya tu kau tolong. Ini pun kena jaga. Jangan pilih bulu tak tolong. Okey. Boleh gitu. Boleh. Okey, baik. Dan yang akhir itu apa? Kita kena selalu ingat bahawa kita akan tua. Kita kena selalu ingat kita bukan akan sehat selama-lamanya. Sebab itu bila kita nampak orang yang lebih tua, kita sedar, Allah, satu hari nanti aku sampai ke umur dia. Ya Allah, orang yang tak sihat, mungkin satu hari pun aku tak sihat juga. Jadi benda itulah menjadi pengajaran kepada kita, dan itulah perkara yang boleh membawa kita ni kepada menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dan situlah insya-Allah dengan kita bersyukur, itulah akan lahir pada kita sifat penyantun dan menyantuni apa yang ada di sekeliling kita. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Jadi paling penting tu yang saya suka nak highlight itu tentang kena sedar diri. Kita kadang-kadang Allahu akbar, ya, betul. pilih bulu tu Ustaz. Pilih bulu. Allahu akbar. Jadi itu perlulah kita hindarkan. Pernah berlaku? Pernah waktu zaman muda. Akhlak kita tu perlu kita perbaiki, insya-Allah sama-sama kita amalkan. Jadi jom kita beralih dengan soalan berikutnya daripada saudari Fatin Syuhaidah. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Wassalamualaikum warahmatullahi. Soalan saya, setiap orang tak lepas daripada dosa. Allah Maha Pengampun dan kita sebagai hamba-Nya juga perlu jadi pemaaf. Bagaimana cara untuk kita tetap santuni orang yang telah memfitnah dan menyebarkannya walaupun sukar melupakan perbuatan orang itu, dan juga bagaimana pendekatan mendidik anak-anak untuk sentiasa menyantuni orang lain sejak dari kecil. Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Kalau kita zaman dulu tu nak jalan depan orang tua, saya kena tunduk je. Betul. Saya pergi Kelantan, orang nak lalu belakang kita pun minta maaf lalu belakang. Saya cakap kalau kita Johor hanya depannya. Rupa kat Kelantan dia belakang. Minta maaf. Saya cakap lalu je lah. Tak ada kena-kena kan. Rupanya itulah peradaban, itulah sopan santun. Okey. Baik. Ini kalau kita jawab ni 1 jam lebih ni. Boleh tak? Baik. Fatin Syuhaidah. Baik. Memang betul. Kalau orang melukakan hati kita, memanglah darahnya tak nampak, tapi luka tu terasa. Betul. Ini orang pernah fitnah kita, betul tau. Lama orang fitnah kita, dan fitnah kita tu sebarkan merata-rata. Rupa satu hari dia tahu benda tak betul, dia jumpa kita, minta maaf Ustaz, saya sebenarnya gini-gini. Kawan saya yang ajak saya fitnah Ustaz, tiba-tiba pula macam aku nak bentis. Tak bentis, itu bahasa Johor. Tapi makna kita ni memang betul. Bila kita diberi ujian, kadang-kadang orang tipu kita, orang hina kita, kita rasa. Sebab itu jangan hina orang, jangan nyai orang, sebab rasa tau. Kalau awak tak rasa, satu hari kalau awak kena, bawa awak tahu. Cakap bukan marah, cakap. Okey. Baik. Bagaimana sebenarnya untuk kita didik diri kita? Sebab itu ada satu hadis Nabi SAW daripada Imam Al-Bukhari. Nabi SAW menyebut, dia kata, bila mana ditanya su'ila ail imanu afdal. Bila ditanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah iman yang paling sempurna ataupun iman yang paling hebat? Maka dijawab oleh Nabi SAW, iaitu apa? As-sabru was-samahah. Hendaklah kamu menjadi orang yang sabar dan pemaaf. Maknanya kesempurnaan iman itu apabila kita dapat sulami dengan sifat sabar dan pemaaf. Sebab tu kita tengok Nabi SAW, dia tidak pernah pun membalas kejahatan orang lain. Kita boleh tak gagak? Ya Allah,
InsyaAllah. Orang tipu kita kering tu tak kering. Kering ya Allah. Agak-agak nak ni macam mana? Oi, lepas tu kita jamin orang, kering juga kita. Ini masalah dia. Okey. Pertama, dulukan sabar. Yang kedua, hendaklah kita memberi kemaafan. Ini bukan satu yang mudah bukan satu yang mudah. Kita terus sabar, bukan sabar. Bukan perkara yang mudah. Perkara ini sangat berat dan kalau kita boleh buat maka waktu tu sebenarnya itulah satu kesempurnaan iman dalam diri kita dan dengan sifat sabar itulah insya-Allah kita jadi penyantun. Kalau tak payah juga kita ni. Okey. Sabar itu kalau kita lihat sabar disebut oleh Allah SWT dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-43 iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim walaman sabara wa ghafara inna zalika la min azmil umur. Sadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah pesan kepada kita apa? Tetapi barang siapa yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu termasuk iaitu apa? Perbuatan yang sangat mulia. Orang yang memaafkan dan sabar itu Allah sebut dalam Quran, dia jadi orang yang sangat mulia. Sebab itu sabar tu kalau kita tengok ada beberapa perkara. Pertama, sabar atas perintah Allah Taala. Kan? Allah dan Nabi suruh kita sabar, jangan balas, kita jangan balas lah. Ya? Kita maafkan. Yang kedua, sabar daripada menahan diri daripada larangan Allah Ta'ala. Allah larang, maknanya jangan kita buat perkara-perkara yang buruk. Kita tahan. Dan yang ketiga apa? Sabar atas ujian daripada Allah Ta'ala. Ujian sampai ke fitnah sebagainya. Ini bukan satu benda yang kecil. Dan begitu juga kalau kita memaafkan akan menenangkan jiwa. Kita ni kalau orang buat inyai kat kita, tahu tak macam mana ubat hati kita, nak terangkan hati kita, kita maafkanlah. Maafkan, taruh tepi, jangan ingat. Buang terus. Buang terus. Mungkin kita cakap senang, tapi bukan satu perkara senang. Kita cubalah maafkan. Dah malah nak fikir. Kalau tak nanti keep honing kita punya mind. Maknanya dia akan selalu menghantui pemikiran kita. Itu kena jaga. Okey, dan begitu juga ayat yang kelima itu memaafkan. Allah nak naikkan darjat seorang. Kalau kita maafkan seorang tu atas perkara yang dahsyat yang dikenakan kepada kita, sebenarnya Allah nak naikkan darjat kita. Bagaimana Allah nak naikkan darjat kita? Allah nak dengar apa permohonan kita, Allah nak beri keberkatan dalam hidup kita, dan Allah nak bantu kita, dan Allah takdirkan kita dengan takdir-takdir yang baik-baik. Itu jawapan yang pertama, berkaitan dengan terluka, dilukai, dan bagaimana tindakan kita. Okey. Yang kedua, sebelum yang kedua Ustaz. Sebelum kita nak masuk pada jawapan yang kedua tu, kita nak berhenti sebentar Ustaz. Nak tahu sebentar sekalian, jangan ke mana, teruskan kekal bersama kami. Tanyalah Ustaz biar tahu yang keliru kembali sebentar saja lagi insya-Allah. Alhamdulillah, sudah betul sekalian kembali kita bertemu pada pagi ini di rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah kita sama-sama ambil ilmu, ambil iktibar dan juga kita amalkan dalam kehidupan kita berkaitan dengan menyantuni bukan mengasari. Alhamdulillah kita sudah pun meraihkan beberapa soalan dan juga kita teruskan lagi. Sebenarnya ada lagi baki jawapan untuk soalan yang diajukan oleh saudari Fatih Syahidah sebentar tadi, iaitu berkaitan dengan soalan yang kedua Ustaz. Bagaimana kita cara nak mendidik anak-anak kita ni untuk menjadi seorang yang penyantun Ustaz? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Fatin Suhaida, ini benda yang memang ada pada diri kita sebab kita semua ada anak, dan macam mana kita nak jadikan anak kita tu supaya lembut tingkah lakunya, makna manis bila dia berbicara, dan maknanya kalau kita tengok tinggi peradabannya, itu perlu kita tanamkan khususnya daripada kecil. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah An-Nahl ayat yang ke-78 iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah berpesan kepada kita melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah telah mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu. Maknanya kita ni semua lahir daripada perut ibu kita. Dan waktu kita lahir itu kita tak tahu apa pun. Suci, kita tak tahu apa. Kan? Kita dapat anak dulu macam mana? Kanan kiri pun terbaik. Mana nak azankan kanan kiri? Mana kita cukup waktu tu rasa ya Allah hebat Allah Taala. Dan anak tu sebenarnya, dan kita dulu sebenarnya kita tak tahu apa-apa. Yang Allah bekalkan kepada kita iaitu pendengaran, penglihatan dan hati. Supaya apa? Dengan tiga perkara ini supaya kamu jadi orang yang bersyukur.
daripada tiga perkara yang Allah gunakan kepada kita ni, iaitu apa? Pendengaran dan hati ni, hendaklah kita sulami hal demikian itu dengan apa? Dengan perkara yang baik, supaya ia menjadi hamba Allah bersyukur dan akhlaknya akan terpimpin jadi akhlak orang yang penyantun. Ada 5 perkara untuk kita sulami perkara ini. Pertama iaitu apa? Ajarkan anak kita mentauhidkan Allah. Bila dia rasa dia ada Allah, dia akan jadi takwa. Dengan benda ni kan, maknanya lihat, dengar, lihat dan rasa kan. Maknanya mentauhidkan Allah Ta'ala, mengesahkan Allah Ta'ala. Dan yang kedua, ajarkan anak kita mencintai Nabi. Siapa yang kita nak tengok yang paling akhlak paling baik, iaitu Nabi SAW. Nabi itu adalah daripada contoh tauladan yang baik. Kalau anak kita tak kenal Nabi, macam mana dia nak berakhlak yang mulia, akhlak yang baik, betul tak? Dia kena agogo je macam ni. Habis. Ya kan. Dia kena apa jodoh, okey. Baik, yang ketiga apa? Hendaklah ajarkan anak kita mengikut syariat Islam. Maknanya syariat Nabi SAW, iaitu apa? Apa yang dibawa Nabi. Perkara yang boleh dibuat, perkara yang tak boleh dibuat. Okey? Dan yang keempat, hendaklah kita ajarkan anak kita mencontohi akhlak Nabi SAW. Contohnya macam akhlak Nabi SAW, banyak akhlak Nabi. Lepas tu adat kita pun banyak mengajar benda akhlak. Ya Allah, contoh salam lah sekarang. Salam ni kita diajar oleh ayah kita dulu. Salam ni cium tangan. Saya tahu apa bau tangan ayah saya. Bau ayah saya tu kita tahu. Kita boleh cium kan. Tapi saya nak sebut sini kan, adakah anak kita sekarang ni, anak saya, anak Luqman, tahu bau kita? Dia tahu tak bau kita? Sebab anak-anak sekarang salam tak cium tangan kita. Tahu kat mana? Salam tak ke mata dia. Kat sini apa kan? Yang anak-anak ni sekarang ni dia tahu apa? Dia tahu bau apa? Bau duit kita je. Tak ada duit dia bau kan. Okey. Maknanya tengok peradaban ni apa? Cium tangan. Maknanya bapak kita tahu macam mana. Saya benda yang saya rindu iaitu apa? Bau ayah saya. Saya anak yatim tau. Benda tua bangka dia yatim. Anak yatim gajah. Maknanya ayah. Tapi saya masih rindu bau ayah saya. Sebab tu saya nak pesan, siapa ada ayah, siapa ada ibu, tolonglah saya dengan ibu. Cium, tangan cium. Sebab apa? Bau tu kalau hilang, kamu akan rindu selama-lamanya. Tak dapat dah. Kamu tidak akan dapat selama-lamanya rindu tu untuk apa? Dilepaskan. Kerana apa? Orang yang kita rindu tu telah pergi untuk selama-lamanya. Saya ada mak jadi tu saya nak sebut mak, saya sayang mak. Saya sebut kan. Okey. Dan ingat yang kelima, ajarkan anak kita menguasai ilmu. Bila dapat menguasai ilmu ni, dia akan tahu benda ni dia boleh buat, benda ni tak boleh buat. Contoh, anak kita ada ilmu, nak lalu depan orang tua kita. Okey, dia akan tunduk sikit. Ini saya sebut orang Jawa. Orang Jawa. Orang Jawa ni, ni pasal Jawa kan. Kalau lalu depan dia tunduk, bagus. Kalau orang Jawa ni nak lalu depan dia, makcik saya jumpa jalan ya. Sila. Lepas dia kata apa? Kurang ajar kata dia. Nampak dia? Tak apa. Maknanya dia tengok budak tu tak ada apa? Tidak cukup ajarannya. Kurang ajar ni bukan kurang ajar. Kurang ajarannya. Maknanya kurang ilmunya untuk beradab dengan orang tua. Sebab tu jangan sensitif sangat. Apa kurang ajar bukan? Kurang ajarnya itu kurang ilmunya, kurang belajar. Kenapa? Tidak dapat menghormati, menyantuni orang tua. Sebab itu 5 perkara yang penting. Dan akhirnya ingat persediaan kita macam mana? Tadi kita kena tanamkan 5 perkara tu untuk anak kita untuk jadi penyantun. Persediaan kita macam mana? Ada 7 perkara. Saya sebut laju-laju sebab masa. Pertama apa? Pastikan kita bersyukur. Anak ni kurniaan daripada Allah Ta'ala. Sebab tu siapa yang ada anak, jangan rasa susah, jangan rasa bengang, jangan rasa bengkak. Betul tak? Anak ni pening je. Berperang anak dia. Kita ada anak, kita tahu kita perang macam ni. Maknanya kena bersyukur. Tengok anak, alhamdulillah. Ini kurniaan Allah Ta'ala. Awak ada berapa anak? Nak masuk 2. Alhamdulillah. Saya ada berapa anak? Saya ada 3 kan. Maknanya okey, anak ni kurang Allah. Tak boleh suka-suka. Saya nak 13. Tak ada punya. Kalau 3, 4 je lah. Betul tak? Usahalah macam mana pun. Macam tu. Itu Allah bagi. Dan yang kedua ingat, pastikan berniat jadi ibu bapa yang baik, yang soleh dan solehah. Kalau kita tak baik, macam mana kita nak jadi penyantun, nak turunkan ilmu penyantun kepada anak kita? Kita dengan bini kita pun perang, anak kita tengok, tak apa. Last kali anak kita cakap, dulu ayah boleh perang, takkan saya tak boleh perang dengan bini saya? Kan? Engkau ni kerja pemarah je. Ayah pun pemarah, kita ni darah ayah lah. Wah, kita pula disalahkan. Aku juga yang kena. Apa maksudnya? Maksudnya ni, sebab itu kita ni bersedia tak jadi ayah dan ibu yang soleh salah. Itu kedua. Dan 3, pastikan mempunyai ilmu dalam mendidik. Kita nak didik anak kita ni kena ada ilmu. Dokman, saya tanya satu benda. Kita ingat,
anak kita nak hantar sekolah mana? Kita kena tanya diri kita. Jangan aku pun tak tahu baru nak cek sekolah. Baru nak cek sekolah. Macam mana agak-agak? Sepatutnya sebelum anak kita lahir kita dah tahu mana sekolah kita nak masukkan, mana guru kita nak jadikan dia tu guru anak kita. Sebab di belakang budak orang yang hebat, dia ada guru yang hebat. Ini kita kena faham Okey. Macam tu. Dan pastikan kita sentiasa sifat sabar. Sabar ni ya Allah mendidik bukan yang mudah tau. Nak suruh anak cium tangan ni pun bertahun-tahun suruh cium tangan. Pipi juga dia juga kan. Tapi bila tak duit, pandai pula kau kan. Itu cakap takkan bawa duit. Okey. Lepas tu okey, jangan putus doa. Ingat doa. Doa ni cukup penting khususnya pada anak-anak supaya anak kita ni jadi orang yang penyabar, penyantun, soleh dan solehah. Dan begitu juga kita tengok paling penting betulkan rumah tangga kita daripada dapur. Faham tak saudara? Maksudnya iaitu apa? Undang, masukkan rezeki yang halal dalam dapur kita. Kalau kita dapat rezeki yang halal makan, insya-Allah biiznillah kita akan jadi orang yang baik, akan jadi orang penyantun. Ya betul rumah tangga daripada dapur, bukan dari ruang tamu. Masukkan beri halal. Dan akhirnya itu apa? Istiqamah dalam mendidik. Mendidik ni berterusan. Bukan Allah anak saya lepas SPM dah ikutlah daripada pandai lah. Tak berterusan. Jadi sebab itu kadang-kadang mak kita panggil, awak ni salah ni gini-gini. Alah mak ni tak, aku dah tua bangka ni, kita bergaya lebih kurang mak je. Tak, awak salah ni. Kadang-kadang orang tua menegurkan kita sebab apa? Sebab dia nampak kesilapan dan kesalahan kita. Sebab itu berlapang dada. Kalau mak iaitu menegur kita, orang lain menegur kita, ingat bahawa sesungguhnya mak tu untuk menjadikan kita orang yang penyantun. Kalau hilang nasihat daripada mak dan ayah ni, maka kita akan hilang iaitu apa? Punca, dan akhirnya kita akan jadi orang yang rosak binasa. Wallahualam. Jadi itulah dia nasihat. Sebenarnya nasihat daripada ibu ayah kita ni merupakan satu rahmat sebenarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga yang paling penting Ustaz highlightkan dekat sini adalah berkaitan dengan kalau kita nak mendidik anak-anak kita, perlu perbetulkan diri kita terlebih dahulu. InsyaAllah anak-anak ni dia akan belajar daripada diri kita sendiri. Kalau dekat dalam kereta Ustaz, dia ajar maki orang jangan marah pula anak kita dah tidak maki orang dalam kereta. Allah. Terasa aku. Lama lagi InsyaAllah berikan satu bantu kita semua insyaAllah. Jadi Ustaz, kita beralih ke soalan berikutnya Ustaz daripada Puan Jura Azlin Sufian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, biarlah orang buat kita, jangan kita buat dekat orang. Adakah ungkapan ini masih boleh digunakan apabila kita di dalam situasi di mana fizikal dan mental kita disakiti dan dikasari? Mohon pencerahan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Allahuakbar. Silakan Ustaz. Okey, ini soalan yang saya rasa okey dan bagus. Sebab apa? Kadang-kadang dalam situasi rumah tangga, dalam berurusan dan sebagainya, betul kadang-kadang kita rasa kita disakiti, bukan sakiti tu, dia tumbuk dan sebagainya. Tak, maksudnya mental kita ni pun ditekan dan sebagainya. Macam mana keadaan kita sebenarnya? Ini betul tau. Okey, kalau kita lihat Allah sebut dalam surah Al-Imran ayat ke-200, apa Allah sebut? Iaitu apa? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Subhanallah. Dalam ayat ini tengok Allah sebut. Yang pertama apa? Wahai orang beriman, bersabarlah kamu. Dalam hal kehidupan ni, pertama letak sabar tu ke depan. Okey, satu. Dan yang kedua, dan kuatkan kesabaran kamu. Maknanya bukan hanya sabar. Maknanya kita usahakan supaya kita benar-benar jadi orang sabar. Tapi pada yang bahasa yang sama, dan tetapkanlah bersiap siaga. Maknanya kalau dalam ini dia di perbatasan peperangan dan sebagainya, maknanya kita ni kena sentiasa bersiap siaga. Maknanya jaga diri kita. Bukan hanya sabar je. Orang maki kita sabar. Apa kalau minah maki wak sabar, minah lari wak kejar. Itu kan cerita tu kan. Tak okey. Mana kita kena bersedia dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu jadi orang beruntung. Makna dalam ayat ini kita kena tengok ada tiga perkara penting. Pertama, sabar atas apa ujian yang datang berita. Yang kedua, sabar dalam mentaati perintah Allah Ta'ala. Tadi kan, maknanya bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, sabar dalam meninggalkan maksiat. Perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Sebab itu, jika sesuatu perkara itu melampaui batas, melampaui batas, maka wajib kita menegakkan kebenaran. Bukan hanya sabar dia. Tak cukup. Kan? Tak cukup. Mungkin dengan sebab kita menegakkan kebenaran itu, mana kebenaran itu terbela. Kita bukan nak membela orang, kita nak membela kebenaran. Salah tak salah lah. Betul tak betul lah. Kan? Jangan dengan sebab benda yang tak betul kita cakap apa betul, benda yang betul kita tak betul. Ini salah. Maknanya kita kena sifat ar-rijal. Maknanya kita ada sifat orang yang maknanya yang betul.
Kalau benda ni betul-betul, kalau perkara ni salah-salah, kalau perkara ni benar-benar atas, kita ada hukum mahkam, kita ada undang-undang. Ikut saluran yang betul. Jangan mandai-mandai. Ikut saluran betul. Wallahu alam. Allahu akbar. Jadi perlukan saluran yang betul lah. Jangan kita ni hanya terima saja, terima saja bila-bila kita ni. Sabarnya itu ada juga batas-batasannya. Kita perlu bersiap sedia, insya-Allah. Saya ingat tahu ada Perdana Menteri kata kan, nak minta kerja tu apa satu? Tahan maki. Itu pengajaran besar sebenarnya bagi kita kan. Maksud kita berfikir. Baru sekarang kita tahu apa maksud di sebaliknya itu, insya-Allah. Tadi Ustaz dan juga saudara sekalian, banyak yang kita nak bincangkan berkaitan dengan menyantuni. Jangan mengasari ini, namun sebenarnya kita nak berhenti berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami. Tanya Ustaz biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar saja lagi. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru, masih lagi sama-sama kita mengambil ilmu berkaitan dengan topik kita, menyantuni, bukan mengasari. InsyaAllah ada sebarang soalan yang ingin diajukan, boleh terus berhubung dengan kami di talian yang tertera di kaca televisyen anda, insyaAllah. Jom kita beralih Ustaz dengan soalan berikutnya Ustaz, daripada sahabat Facebook kita, dari saudari Anna Mira. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, adakah jika untuk berhadapan dengan keadaan suasana yang kadang-kadang bertukar, ada pasal surut itu, perlu ada sifat lemah lembut agar diri tenang untuk menghadapi? Silakan Ustaz. Baik. Ana apa tu? Anna Mira. Dulu MIRA ni MYRA. Sekarang. Sekarang. Minta maaf Anna Mira sebab kita ni orang-orang lama. Eja pun berjaya lama je. Okey, baik. Saya boleh tak saya bacakan satu ungkapan yang saya petik daripada satu buku yang saya lupa tapi saya ingat sampai sekarang. Sebab benda ni yang selalu mengajar saya dan selalu saya pegang benda ni supaya jadi pedoman diri saya lah. Kita kongsi lah. Ini kita kongsi. Baik. Tahu tak sebenarnya hidup ni memang hidup kita kat dunia ni sebenarnya memang ujian hidup ni, dunia ni macam kita belayar dekat lautan. Kita hidup kat dunia ni sebenarnya kita macam belayar dekat lautan. Ada kalanya tenang dan ada kalanya bergelora. Dan jika kita sedang dilanda gelora, jangan dilawan gelora itu. Takut-takut kamu karam nanti. Bersabarlah. Kerana dengan bersabar itulah kamu akan beroleh kejayaan. Percayalah bahawa laut itu ada waktu tenangnya. Tenanglah. Kerana apa? Ketenangan itu adalah kurniaan daripada Allah. Faham tak maksudnya? Hidup satu pelayaran. Okey, saya ulang kali ini. Ini benda ni memang untuk mengajar kita dengar baik-baik kata ni. Pertama, memang ujian hidup ini di dunia ni macam kita berlayar di tengah lautan. Tu Ada kalanya di lautan tu tenang dan ada kala bergelora, betul? Jika kita sedang dilanda gelora, jangan dilawan gelora itu. Takut-takut kita karam nanti. Bersabarlah. Kerana sabar itu akan kita beroleh kejayaan. Dan kita kena percaya laut itu dia ada waktu tenangnya. Maka tenanglah. Kerana ketenangan itu adalah kurniaan dan hadiah daripada Allah. Sebab itu dalam dunia ni kan kita tengok macam-macam ujian yang kita lalui. Kadang-kadang kita mengambil sifat kesabaran, mengambil sifat diam kerana tidak mengeruhkan keadaan. Kenapa? Sebab kita nak dapat kejayaan dan tidak nak merosakkan keadaan. Itu hebat. Pertanyaan awak ni sebenarnya hebat. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ni kita jadi kongsi bersama. Apa juga keadaan kita tahu, oh ini tengah dilanda gelora, dah diam-diam sudah. Kan? Kita percaya dunia ni dia ada waktu dia. Oh tenang. Kan Ramli cakap kan, senang sekejap, susah tak lama. Betul tak? Makna betul. Dalam Al-Quran pun makna digantikan kesenangan, kesusahan. Maka macam itulah berbalik-baliknya. Tapi kita kena tahu, dunia ni gelora macam mana pun ada waktu tenang dia. Laut tu ada waktu tenangnya. Sabarlah. Tenanglah. Bila kita dapat ketenangan, baru kita bersyukur. Ya Allah, inilah kurniaan daripada Allah. Syukur aku sabar dulu, akhirnya rumah tangga aku kekal. Syukur aku sabar tu, akhirnya anak aku jadi orang yang soleh dan solehah. Syukur aku sabar tu, maka aku dapat mendidik suami aku. Syukur aku sabar tu, dengan kesabaran itulah aku dapat mendidik isteri aku. Syukur aku sabar, dengan kerenah kedua ibu bapaku, akhirnya ibu bapa tu dapat sentiasa mendoakan aku. Kenapa? Kita tak rugi apa pun.
Yang penting kita kena bijak dalam hidup dunia ini, macam mana kita nak dapat kejayaan di dunia sampai akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirnya kita minta jauh daripada api neraka. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah sebut di sebalik kesusahan itu pasti ada kemudahan. Insya-Allah mudah-mudahan memberikan semangat kita semua menghadapi dan juga terus orang kata apa, walaupun kita dilanda dengan ribut sebagainya, kita mampu untuk terus bersabar untuk menghadapinya, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita beralih ke soalan berikutnya Ustaz, daripada Pak Suli Romli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, apakah antara perkara-perkara yang perlu disantuni walaupun kadangkala kita sendiri dikasari, malah terpaksa bertolak ansur walaupun pada dasarnya kita tidak bersetuju dengan perkara itu? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suli Romli. Baik, soalan ni kalau kita tengok apakah antara perkara-perkara yang apa yang boleh yang perlu kita santuni. Okey Pak Su, sebenarnya macam inilah. Semua perkara dalam kehidupan kita ni perlu disantuni supaya semua jadi baik. Bukan ada beberapa perkara, semua sekali dalam diri kita. Kucing kat rumah tu pun kalau kita santuni, manja dengan kita. Betul tak? Kalau kucing tu tak kita santuni, nampak muka kita pun dah belah macam tu kan. Tak guna orang kata kan. Okey, baik. Sebenarnya apa yang ada dalam kita tu kurniaan Allah Taala, semua kita kena santuni. Baik. Sebab itu Nabi SAW pesan kepada kita satu hadis oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Ahmad. Apa dia maksud? Wa khaliqin nas bi khulqin hasanin. Iaitu apa? Nabi sebut, dan berakhlaklah dengan manusia itu dengan, iaitu apa? Akhlak yang baik, hasanin, dengan akhlak yang baik. Nabi pesan. Sebab itu dalam kehidupan ni, nak menyantuni apa yang ada di sini kita perlu 7 perkara. Perkara yang pertama hendaklah perlu kepada ilmu. Ilmu penyantun tu mesti ada pada kita. Faham tak Ustaz? Kita nak bercakap orang bercakap kita, sungguh pun soalan-soalan tu agak tajam. Macam mana kita nak menyantuni soalan tersebut? Kita bukan boleh tapis apa orang nak tanya kat kita kan. Khususnya pada balik air raya ni. Siaplah jawablah kau. Sebab itu untuk berjaya, kita perlu jadi orang bijak. Bijak tu apa? Mesti ada ilmu. Dan yang kedua, macam mana kita nak menyantuni apa yang ada di dalam di sekeliling kita, iaitu perlu kepada contoh-contoh yang baik. Supaya kita jadi contoh, dapat menyantuni orang, supaya apa? Supaya contoh itu jadi dia menyentuhi kita. Ataupun kita kurang menyantuni orang, kita baiknya dia ni, ya Allah, adabnya tinggi. Orang tua, ya Allah, kalau kita pergi dekat orang tua, dia punya hormat kat kita tu macam kita pula orang tua. Betul tak? Betul ada Ustaz. Apa khabar gini, sampai kita apa khabar dah sampai dekat lantai. Tapi betul, itu peradaban tau. Kita boleh contoh mencontohi. Dan yang dia perlu kepada apa? Perlu kepada doa. Kenapa hati kita keras? Sebab kita jarang berdoa. Kenapa hati anak-anak kita keras? Sebab kita jarang doakan dia. Yang kita tengok semua keburukan dia, semua kejahatan dia. Dan kenapa bini kita kan hati dia keras? Sebab kita tak doakan dia. Sebab kita tengok yang buruk dia, padahal dia pernah buat baik. Kenapa suami kita jadi perkasa tak masalah? Sebab kita pun tak doakan dia. Banyakkan doa. Doa bahasa Melayu tak apa, doa bahasa Jawa, bahasa Banjar pun okey, tak ada masalah. Allah faham, Allah tahu dan Allah beri kepada kita. Okey? Dan begitu juga ingat, dalam menyantuni apa yang ada di sini kita ni, kita perlu berkawan dengan orang-orang yang baik. Kalau kita baik, kita akan dapat mempengaruhi keliling kita jadi baik. Ajak buat baik, itu dakwah nama dia. Dan begitu juga istiqamah dengan perkara yang baik. Perkara kelima, jangan buat-buat angat-angat tai ayam tu. Ni dalam bahasa Melayu, angat-angat tai ayam. Semangat, lepas tu senyap sejuk je suam-suam kuku. Tak. Istiqamah berterusan dengan buat baik, di situ akan lahir iaitu apa? Sifat penyantun. Okey? Dan yang keenam, sentiasa memperbaiki niat. Kadang-kadang kita niat nak buat baik, ni setan kacau kita. Asyik kau seorang je buat baik, yang lain tak buat baik pun, hidup juga, senang juga. Takkan kau nak jadi baik je. Nampak? Setan ni, ya Allah, macam kita lah nak sedekah kan. Nak sedekah kita rasa, alamak, RM50, RM10, RM5 kita nak sedekah kan. Apa yang kita pilih?
Ya, RM1. Sebab apa? Bukan kita beli, setan suruh kita beli RM1. Padahal kita berbuat RM50. Maknanya sentiasa memperbaiki niat. Dan akhir yang ketujuh, ingat, paling penting kita berhati-hati dalam memilih rezeki. Kita tahu ini sumber kita di mana. Jaga baik-baik. Ini syubhah ke? Ini haram ke? Haram jadu. Haram jadu. Dari kita kena tahu. Jangan kita mengambil benda yang haram, takut nanti di situlah tumbuh kehidupan kita dengan benda yang haram. Maka jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Bila jauh daripada rahmat Allah Ta'ala, kita akan hidup dalam keadaan berantakan. Wallahualam. Jadi itulah perkongsian pada Ustaz tentang 7 cara ataupun langkah untuk kita sama-sama ambil untuk menjadi seorang yang penyantun dan juga menyantuni orang lain. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat. Ustaz, sudah betul sekalian, banyak lagi kita nak bualkan. Namun sebelum tu kita nak labuhkan tirai terlebih dahulu TV3. Jangan lupa untuk saksikan 30 minit ekstra eksklusif di TV9 sebentar saja lagi. Channel Ustaz Biar Tahu Yang Keliru kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Sama-sama kita membincangkan topik berkaitan dengan menyantuni bukan mengasari. Alhamdulillah, sudah pun pelbagai konteks sopan santun sudah pun kita pelajari pada pagi ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Jazlan Abdullah kita pada pagi ini. Mudah-mudahan dapat kita terapkan dan juga kita amalkan dalam kehidupan kita. Ada sebarang soalan yang ingin diajukan berkaitan dengan topik kita, tajuk yang kita bincangkan pada pagi ini, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1800 881677 ataupun menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Jadi Ustaz, jom kita beralih ke soal berikutnya Ustaz, dengan meraihkan sahabat Facebook kita daripada Puan Sal Rasid Cici. Assalamualaikum Ustazah Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapakah golongan yang patut kita santuni dan tidak mengasari mereka meskipun dalam keadaan situasi bertentangan dengan keadaan kita? Mohon Ustaz kongsikan. Terima kasih. #Biar Tahu Jangan Keliru. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan soalan ni langgar dekat batang hidung kita. Melanggar dekat batang hidung kita. Okey, siapakah golongan yang patut kita santuni? Itu soalan yang besar tu. Kalau saya, siapa yang patut saya santuni iaitu kedua ibu bapa kita. Memang kadang-kadang kita dengan mak bapak kita ni sentiasa tegang aja. Kata orang panas panjang kan. Tapi ingat tahu, Allah kurniakan mak dan ayah tu kepada kita satu kurniaan yang besar. Bukan suka-suka nak tumpang kasih kat orang, betul tak? Nak tumpang. Dan Allah bagi kita jadi anak dia tu satu rahmat daripada Allah Ta'ala. Sebab itu, siapakah orang yang perlu kita santuni? Iaitu mak dan ayah kita. Dalam menyantuni kedua ibu bapa kita ni, ada 5 perkara je cara. 5 je Allah ajar kita. Kalau kita dapat buat 5 perkara ni, settle lah. Okey, kalau kita lihat, buka lembaran Al-Quran, Allah sebut dalam surah Al-Isra ayat yang ke-23 sampai ke-24. Pertama, okey, ada 5 cara Al-Quran ajar kita supaya kita menyantuni mak bapak kita, supaya kita jadi anak yang soleh dan diberkati oleh Allah Ta'ala. Pertama, wabil walidaini ihsana. Itu perkara yang pertama. Dengan mak dan ayah ni, hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa. Buat baik je, bukan apa pun. Boleh tak kita buat baik? Boleh kan? Tapi kenapa kita tak buat baik? Pelik kan? Dengan orang lain kita boleh buat baik, bersopan santun. Dengan ya Allah berjaga baik dengan mak bapak kita. Ada. Kenapa kita rasa tak suka, rasa benci, rasa bengang, rasa menyusahkan? Sebab itulah tipu daya iblis setan. Perkara yang pertama, dengan mak bapak, wabil walidaini ihsana, hendaklah kamu buat baik kepada kedua bapa. Satu. Dan yang kedua, fala taqul lahuma uff. Itu yang kedua. Dan jangan sama sekali engkau berkata iaitu sebarang perkataan yang kasar. Tahu tak? Arab ni kalau dia tak nak, apa Arab kata? La'ah. Kan? Itu Arab. La'ah. Tu la'ah dia Arab kan? Itu asal saya duduk Mesir dulu saya dengar. Tapi kalau kita tak cakap la'ah, kita cakap mak kita la'ah tak bulaan, kita akan gunakan satu bahasa. Berdekik tu. Itu pun boleh derhaka tu. Terasa kalau anak kita suruh ni tolong ni ayah pergi kedai, dia cek tu sandal kat sini, dia rasa ni. Kita kan bapak kan. Sebab tu arwah abah saya kata dulu satu ketika kadang-kadang kita dengan ayah kita kan kadang-kadang bertelagah juga. Ayah saya tak, ayah ini kita kongsi dah. Ayah saya kata dekat saya apa,
Dia panggil saya, Muhammad, nanti satu hari engkau ada anak, engkau akan tahu. Kalau anak engkau buat apa yang kau buat dekat abah ni macam sekarang ni, kau akan tahu anak engkau masuk neraka atau masuk syurga. Dalam hati saya, tak apa juga orang tua ni kan. Sekali kita ada anak, betul. Anak yang kita daripada kecil kita bangunkan dia dengan beri dia kehidupan, kasih sayang, pendidikan. Kalau dia lawan kita agak-agak, jawapannya apa? Masuk neraka, masuk syurga. Sebab itu ini betul tau. Ini pengajaran saya nak kongsi ni, Sebab tu bila kita tengok, oh betul lah. Kita tak boleh menyakitkan hati bapa kita. Mengguriskan tu pun dah kita neraka. Jaga baik-baik Dan ketiga, wa qul lahum qawlan karima. Dan bila mana engkau nak bercakap benda yang mulia je. Jangan cakap tu sama bah, saya ada problem lah bah, saya ada problem lah. Itu yang saya pernah cakap dengan arwah abah saya. Abah saya cakap apa? Kau susah, kau cakap abah susah, kau nak cakap siapa? Wah, benda ni betul tau. Maknanya cakap benda yang baik, menggibari kawan tua je. Kalau ada masalah kita tahu, tapi melainkan kita minta nasihat. Bah, saya ni ada masalah sikit, minta nasihat. Tu boleh. Kalau kita, bah, macam mana kita ni? Macam mana kita sebenarnya dah menaruh dah taruh beban tu dekat bapak kita. Bukan kita minta pada kan? Macam mana? Kan? Ingat baik-baik Ini kita cerita ni. Anak-anak dengar ya. Okey. Bapakmu sedang berkata-kata. Okey. Dan itu yang ketiga. Yang keempat, wahfid lahuma janahan zulim rahmah. Dan naklah kamu merendah diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayang. Rendah diri makna walaupun kita ni hebat macam mana sekalipun, Pak Doktor sekalipun ataupun Pak Peguam sekalipun, dengan mak bapak, tolong rendah diri, muliakan mak bapak. Jangan abah bukan faham, bukan abah tahu apa, abah ikut je lah cakap. Tak boleh Kita kena respect, kita kena taruh dia yang tinggi, dia yang mulia. Walaupun pandangan dia salah, diam, dengar dulu. Kan? Yalah orang tua kan. Bayarlah pakai online, tak nanti duit aku hilang. Memanglah old school. Takkan aku nak suruh dia pakai online. Memang dia nak pakai cash je. Faham dah sikit. Okey. Itu yang keempat. Aku cakap ni. Okay. Dan yang kelima, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Iaitu doakan mereka dengan, wahai Tuhanku, cucurilah rahmat kepada mereka berdua seperti mana mereka telah mencurahkan kasih sayang dan memelihara dari diri aku ini semasa aku kecil. Doa itu satu perintah yang wajib mendoakan kedua bapa. Jangan tak doakan tau. Doakan ayah dan ibu panjang umur. Kenapa minta panjang umur? Supaya dapat mendoakan kita. Doakan ayah ibu tu jauh dari penyakit. Kerana apa? Kalau dia sakit, kita takut kita kurang sabarnya untuk menjaga dia. Betul tak? Doakan ayah ibu ni dalam keadaan yang sentiasa kekal teguh imannya, supaya mudah-mudahan kita dapat kembali ke syurga bersama-sama dia. Doakan ayah kita itu supaya dapat rahmat Allah Ta'ala, supaya dengan rahmat Allah Ta'ala itulah kita semua dapat rahmat. Sebab itu ada 5 perkara kita kena jaga. Allah yang tunjuk, Allah yang beri dalam Al-Quran ni, buat. Dapat 5 perkara ni, insya-Allah kita akan dapat keselamatan dan kejayaan daripada dunia sampai akhirat. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Pentingnya kita mendoakan ibu ayah kita tu, yang paling busuk tu kita minta panjang umur tu supaya apa? Untuk dapat terus kekal mendoakan. Betul? Kita. Ibu ayah saya pun tengah menonton kan ni. Teruskan doa anakmu di sini, insya-Allah. Jadi kita beralih ke sahabat berikutnya Ustaz, daripada saudari Mas Niza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah hukum mengasari binatang ketika sembelihan? Kadang-kala dilihat kurang santun dan ihsan ketika menguruskan sembelihan. Terima kasih Ustaz atas perkongsian ilmu. #biar tahu yang keliru. Soalan pertama berkaitan dengan sembelih ni Ustaz. Silakan Ustaz. Ini betul, prihatin betul lah. Mas Nizam ni bagus betul lah. Tak sabar ni nak raya haji. Saya ingat Pak Imam mana tanya. Rupa Mas Nizam. Bagus tu soal ni. Betul. Jarang orang tanya berkaitan dengan sembelih binatang. Betul. Apa Nabi SAW sebut dalam hadis Nabi bila mana kita ni untuk menyembelih binatang? Wa iza zabahtum fa ahsinu zabhan. Jika sekiranya kau nak sembelih, perbaiki iaitu sembelihan itu dengan cara yang paling baik. Okey, cara yang baik. Maknanya kena beradab, kena menyantuni binatang yang kita nak sembelih. Khususnya kalau kita tengok sembelih yang paling banyak iaitu dekat ni lah, dekat hari raya korban. Sebab tu kalau kita tengok, ya Allah, beradabnya orang dulu nak raya korban kan. Lembu tu
pertama akan dimandikan. Dimandi. Bersihkan tu maknanya supaya lembu tu sejuk kot. Ni kita tengok kenapa dulu kat masjid kita ni budak-budak, masa kita budak dah ambil ni orang Jawa cakap toler tau, toler. Toler tu getah air. Jadi saya gunakan bahasa supaya pelbagai bahasa. Okey. Simbah apa mandikan lembu. Bukan mandikan lembu tu satu adat tak, makna supaya lembu tu selesa, bersih dan sebagainya. Nanti nak lapar pun nak apa bersih lah. Lepas tu punya diasingkan, tempat sembelih tu diasingkan. Dia bawa lembu tu sekor-sekor, bukan disembelih depan lembu yang lain, terperanjat lembu yang lain tu kan. Lepas tu apa kita tengok, orang yang tukar sembelih ni ada satu je, pisau dia. Rupanya kerja tukar sembelih ngasah pisau je. Makna kena gunakan pisau yang tajam supaya tidak menyakiti lembu tersebut. Lepas tu tengok cara dua orang duduk membaringkan lembu. Bukan macam kita sekarang tarik lembu dia tahu tak. Ada kaedah yang tertentu. Lembu tu dapat dibaringkan dengan baik dan sebih dengan pasal apa? Supaya jangan menyusah, jangan menyakiti dia. Sebab itu kalau saya tanya kan orang yang menyembelih lembu ni, kenapa ada daging yang keras? Kalau daging lembut tu memang waktu tu kena digunakan pisau yang tajam betul, dan waktu tu Lembu tenang. Lembu tu dalam keadaan yang tak stres lah macam tu. Dan saya cakap macam mana nak tahu, ni kita kongsi dia cerita saya lah. Dan macam mana nak tahu pisau tu tajam betul? Kalau kita nanti ambil jantung lembu tu kan, kita belah, kalau dalam tu ada lagi baki darah-darah yang beku, maka pisau tu tak tajam sangat sebab darah tu tak semua keluar. Jadi kalau darah tu semua keluar, itu yang daging tu jadi tahan dan daging tu jadi sedap dan mudah lembut dan sebagainya. Okey, sebab itu kita kena faham ada tata cara dan adab-adab dia. Yang paling penting ingat, kena baca bismillah, menghadap kiblat, itu semua yang telah ditetapkan dalam Islam. Kita ikut caranya, insya-Allah dengan beradab tersebut kita merahmati binatang. Sebab apa? Sebab Nabi yang ajar kita engkau nak sembelih, perbaikilah cara untuk kamu menyembelih agar binatang-binatang tersebut pun dapat kita santuni. Allahu Akbar. Jadi sekarang walaupun kita sekarang ni masih lagi dalam suasana Aidilfitri, tapi tak salah untuk kita ambil jawapan persoalan ini untuk kita buat persiapan 2 bulan lagi untuk menyambut Aidil-Adha, insya-Allah. Jadi sebetulnya banyak lagi kita akan bincangkan dan juga kita akan jawab soalan-soalan berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Namun sebelum itu kita nak berhenti berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami Tanya Ustaz kembali selepas ini, insya-Allah. Alhamdulillah, sedap betul sekalian kembali kita bertemu pada pagi ini rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sedar tak sedar kita sudah pun memasuki segmen yang terakhir untuk episod pada kali ini. Banyak lagi sebenarnya yang kita boleh bincangkan berkaitan dengan menyantuni, bukan mengasari ini, namun kita insya-Allah rebut peluang untuk menjawab ataupun ambil ilmu daripada setiap jawapan di sebalik soalan yang diajukan ni untuk kita amalkan. Kalau nak tahu lebih lanjut mungkin boleh untuk menghadiri di luar sanalah tempat-tempat pengajian ilmu yang berikutnya di luar sana, insya-Allah. Jadi jom kita nak raikan lagi Ustaz, beberapa soalan daripada sahabat-sahabat kita. Dan soalan berikutnya daripada Puan Sahziatus Siddiq. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana dalam situasi berhadapan dengan seseorang yang bersikap kasar dari segi percakapan, contohnya seperti memotong barisan untuk pembayaran di kaunter? Apakah selayaknya kita membalas semula dengan tingkah lakunya atau hanya sekadar diam sebagai menyantuni dari perkara lebih buruk berlaku? Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih. Tambah sikit Ustaz. Kadang-kadang kita ni dah tadi orang potong barisan. Tiba-tiba sampai dekat kaunter ni kena marah pula dengan kerani yang duduk jaga kaunter Ustaz. Jadi Ustaz, bagaimana Ustaz pandangan Ustaz? Silakan. Awak tak duduk kat Mesir kalau duduk kat Mesir dah beratur-beratur sampai ke depan dengan bukrah besok pula. Ai panjang tu besok cakap hari ni tak Rabbul Sahil, insya-Allah besok Allah akan mudahkan. Ya Allah. Dia suruh kita doa lagi betul-betul. Dia memang menguji kesabaran kita. Okey, memang kadang-kadang kita tengok manusia ni ada kasar sifat dia. Dia rasa dia biasa je, tapi percakapan tu memang kasar dengan kita. Mungkin suasana dia terdidik macam tu dan memang dia biasa gunakan bahasa yang kasar. Sebab itu sebaik-baik manusia ni nak bercakap ni ikut cara Nabi dah. Nabi tu kalau bercakap seperti mana orang memetik buah-buah yang ranum daripada mulut dia. Itu kita kena contoh lah. Faham tak? Mana pasal macam ambil benda-benda yang baik. Sebab tu nak bercakap dia benda-benda yang baik je. Kan? Kalau kita tak terlatih dengan lisan kita yang baik, akhirnya perkara yang buruk tu kita rasa baik.
Percakapan yang laser tu kita rasa bagus. Kadang kita ngutuk orang tu, ngenakan orang tu, kita berhati. Pada orang cakap, kau ni tak apa-apa lah. Tak apa-apa lah. Okey, baik. Sebab itu, Nabi pernah sebut dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Dalam hadis ni Nabi sebut, orang mukmin ni yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ini Nabi sebut tau. Nabi akan sebut akhlak. Sebab apa? Dengan akhlak tu dia menyumbang jadi kita dipencantun. Percakapan kita pun jadi bagus. Okey? Sebab itu dalam berdepan dengan orang-orang yang kurang baik dalam perkataan lisannya ataupun sikap dan sifatnya, ada 5 perkara yang kita kena jaga. Perkara yang pertama, jangan sekali-kali kita terikut dengan sifat dan sikap dia. Kan? Dulu dia bagus. Kan? Bila campur dengan orang yang ni, anak-anak kita campur kat sekolah kan, dia balik dia menyirap aku, tiba-tiba menyirap. Dia sebelum ni tak pernah tahu bahasa menyirap. Kita kena tahu diri kita. Bila kita berdepan dengan hal demikian, percakapan kasar, jangan sampai kita terikut sifat dan sikap dia. Satu. Ni kita kena kawal kita lah. Sebab kita nak kekalkan kita jadi orang yang baik dan menyantun ni, kita kena usaha. Lepas tu yang kedua, bersabar dengan sifat-sifat dan sikap dia. Sabarlah. Bayangkan, dah lah berpotong barisan, kita cakap, cik, ni queue cik, gini-gini. Kau apa hal? Kan? Dia fikir hal dia, hal kita tak fikir. Dah kita nak bertumbuk kat situ pula. Dah tak tentu arah. Orang viral kata, Ustaz dah telah bertumbuk. Kan tak malu. Jadi kita diam je lah. Maksud dia apa? Kadang-kadang ada orang memang sikap macam tu. Tok kedebek. Ikut suka dia kan. Macam tu kan. Kalau dia tak potong barisan tu, tak potong tu, dia macam tak puas. Dia potong. Bukan diri dia. Bukan diri dia. Sebab tu bawa kereta baru kita kenal siapakah diri kamu sebenarnya dan siapakah diri aku sebenarnya. Kan? 110 mana boleh kita punya kereta meter 280. Takkan kita lari 110 betul? Tentu kita lari 230 barulah. Kena suka-suka kita je kan. Itu kita sebenarnya. Okey. Sabar. Dan yang kita ingat, sentiasa mendoakan dia. Kita ni kena ingat, kita kena doakan diri kita baik-baik dan kita kena doakan orang yang tak baik. Bukan kita musuh orang yang tak baik. Sebab kadang-kadang satu part dalam diri dia tak baik, yang lain dia baik. Kenapa kita nak ambil satu part yang tak baik itu, kita hukum dia tu jadi orang tak baik? Kan tak betul? Saya sebut tu kan, kita masing-masing ada kelemahan diri. Orang ni baik tapi amalan dia kurang. Orang ni baik tapi maknanya boros, suka membazir. Yang lain baik kan, dia ni baik tapi betulkan benda yang tak betul tu. Benda yang tak betul tu kita kena doakan dia dan doakan kita. Dan ingat, dakwah, kita kena dakwahkan dia. Perkara 4, nasihat dengan hikmah. Syukur pun orang tu kasar, tapi bila kita dapat berkawan, kita sebut perkara-perkara lembut, akhirnya itu akan ikut benda yang kita buat. Sebab apa? Itu dakwah. Dakwah ni bukan, dia dakwah ni makan. Nabi dakwah berapa lama? 23 untuk melembutkan hati Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Ingat memang Sayyidina Umar tu. Kenapa Nabi? Itu konteks dakwah tu yang kita kena faham. Bukan, masuk neraka ni, main duit masuk neraka. Bukan. Maknanya bukan kita menghukum. Kita punya cara, kita punya yang diperintahkan untuk kita untuk berdakwah dengan hikmah nasihat. Jangan garang-garang dan jangan hukum, maksudnya hukum panjang. Dan yang kelima itu istiqamah dalam niat kita. Kita ni kalau berniat dia baik, kena istiqamah, pegang niat kita. Sebab saya selalu sebut, yang kalahkan kita ni pada niat kita itu apa? Iblis dan syaitan. Itu yang nak merubah-rubahkan kita punya niat. Gini dan sebagainya. Kita jaga 5 perkara. Mudah-mudahan dengan 5 perkara tersebut, berdepan apa juga keadaan pun, kita tahu kita nak apa yang perlu kita buat. Pertama apa? Jangan sampai kita terikut-ikut dia punya sikap dan sifat. Itu paling penting. Sabarlah. Dah sifat dia macam tu, dah cakap mana? Kan? Pernah tak masuk dekat apa yang guard tu, yang Myanmar tu? Kan? Aishi kalau kan? Lepas tu dah dia tulis dah satu hal, dia pergi ambil nombor kita depan, lepas tu pergi belakang ambil nombor. Saya cakap apa? Depan dengan belakang sama. Ada kereta depan lain nombor, belakang lain nombor abang. La ilaha illallah. Sabarnya aku. Sabar. Kalau ikut aku punya rasa, aku nak terbalikkan dia. Guard tu punya rumah. Tapi dah siap baik, kena sabar. Jangan ikut perangai dia pula. Dah pula kita bergaduh dengan orang Myanmar yang jaga guard kat rumah kita. Wallahualam. Allahu akbar. Oleh itulah perangai orang macam-macam. Tapi cara untuk kita menyantuni perangai ataupun kepelbagaian sikap juga ada orang tu, ada satu perkara yang cukup mencabar untuk kita sama-sama amalkan, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita balik dengan soalan berikutnya Ustaz, daripada Puan Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Adakah hanya makhluk Allah yang bernyawa yang kita kasari di dunia yang akan menuntut kita di akhirat kelak? Soalan kedua, bagaimana pula dengan makhluk Allah yang tidak bernyawa seperti pintu yang kita hempas dengan kuat atau pinggan mangkuk yang kita lempar ke dalam sinki ketika sedang marah? Adakah kita perlu santuni semuanya? Terima kasih Ustaz. Oh ya, ini satu soalan yang menarik Ustaz. Silakan Ustaz. Menarik sungguh soalan ni. Kerana selalu kita dengar di rumah kita. Okey, baik. Pertama, kita zurilah ni. Kita ni jangan stres-stres, kita gurau-gurau sampai pagi kan. Nanti muka ketat sangat payah pula kan. Okey, kita gurau pagi. Okey, kita zurilah. Memang betul ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah tanya tau dekat para sahabat dia, "Engkau tahu tak yang dikatakan orang tu boleh jadi muflis?" Maka para sahabat cakap, orang yang muflis di kalangan kita itu la dirhama wala la dirhama lahu wala mata'. Orang yang tak ada harta dan tak ada duit, itu muflis. Maka Nabi kata, kau tahu tak yang dikatakan muflis itu di kalangan umatku, maka nanti dia sampai dekat negeri akhirat, dia bawa pahala amalan solatnya, amalan zakatnya, amalan baik-baik, amalan baiknya, zakat, puasa dan sebagainya. Tapi pada masa sama juga dia membawa amalan-amalan yang buruk seperti apa? Menghina orang, mencaci orang, memukul orang, menipu orang, ambil harta orang lain. Dan akhirnya nanti di sana dibicarakan waktu itu kalau ada amalan-amalan yang ada pada dia akan diambil dengan amalan itu oleh orang yang telah diinyaya. Kita inyaya orang kat dunia kan. Besok amalan kita ni diambil oleh orang yang inyaya. Haji kita, sedekah kita, umrah kita sebagainya diambil. Dan kalau amalan tu dah tak ada pula kat kita, dah habis, maka dosa orang yang inyaya itu kita ambil pula, didatangkan kepada kita, ditanggungan kepada kita. Akhirnya Nabi SAW summa turiha finnar, kemudian mereka itu akan dimasukkan dalam neraka. Itu soalan yang pertama. Maknanya memang kita bertanggungjawab dengan apa yang ni. Yang berurusan dengan manusia ni, kalau tak baik memang sampai akhirat kita bertanggungjawab. Yang kedua, sebab itu kita kena santuni antara kita tahu. Ada hutang kita kena bayar, ada ni kita kena buat. Jangan menipu dan sebagainya. Jangan main-main. Bab dunia ni kalau tak selesai sampai akhirat, susah kita ke akhirat kan. Okay. Yang kedua, iaitu nak menyantuni dengan pintu yang kita hempas dan sebagainya, dengan mangkuk kita hentak kat sinki dan sebagainya kan, pecah berderai. Adakah perlu kita santuni? Kalau kita buat hal yang demikian, sebenarnya kita dah bukan orang yang penyantun. Nampak sangat. Nampak kau tak penyantun ada yang buat demikian. Sebab apa? Sebab pintu tu Allah beri kita untuk menjaga kita daripada perkara-perkara yang buruk masuk rumah kita, untuk keselamatan. Mangkuk dan mangkuk pinggan tu sebenarnya Allah beri kita untuk kita gunakan untuk memudahkan kita makan dan minum. Tapi kenapa kita sia-siakan dan kita bazirkan dan kita pecahkan untuk memuaskan dari hidup kita? Sebab itu pernah dipesan kepada kita dua perkara. Jangan cari puas hati, carilah ubat hati. Kalau cari puas hati, sampai ke langit kau pergi pun dia tidak akan dapat kepuasan hati. Hentak pinggan hari ni pecah, besok bila pecah lagi. Pintu dah berapa kali tukar tu, dia tak akan puas hati. Dah tua-tua pun dia sepak pintu, akhirnya bukan pintu tu pecah, kaki dia patah. Maknanya takkan buat hati. Tapi kalau cari ubat hati daripada perkara-perkara sifat-sifat kita yang buruk, insya-Allah kita akan bertukar jadi sifat-sifat daripada jadi orang yang baik-baik dan penyantun, insya-Allah. Wallahu a'lam. Allah Akbar. Jadi jangan cari kepuasan untuk hati, tapi carilah ubat bagi hati. Mudah-mudahan mereka satu manfaat buat kita bersama. Jadi Ustaz, kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Banyak lagi soalan sebenarnya yang menanti kita, namun dengan masa yang ada ni, kita hanya dapat hadkan sampai sekarang saja Ustaz. Ustaz, sebagai penutup Ustaz, boleh Ustaz kongsikan sedikit kesimpulan daripada topik yang kita bincangkan, menyantuni bukan mengasari, dan juga boleh Ustaz rumuskan dengan bacaan doa, mudah-mudahan Allah SWT berkati teman kita. Sifat penyantun ni sebenarnya perlu ada pada kita kerana ia merupakan kesempurnaan akhlak dalam hidup beragama. Satu. Dan yang kedua, sifat penyantun ni merupakan ubat kepada penyakit diri, keluarga dan masyarakat. Dan yang ketiga, sifat penyantun itu adalah untuk menyuburkan ukhuwah. Tiga perkara kita pegang, tiga perkara kita bangunkan, insya-Allah kita akan jadi, iaitu keluarga yang baik, diri yang baik, masyarakat yang baik, dan mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi ada masa lagi kan. Saya nak mengucapkan selamat Hari Raya, maaf lahir batin kepada seluruh muslim muslimat di mana juga anda berada. Mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan amalan Ramadan kita Allah terima, amalan raya kita ni, ziarah menziarah kita Allah terima, dan masukkan diri kita jadi orang yang sentiasa bersopan santun, dan insya-Allah bila kita menyantuni kita akan disantuni. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nastahfizuka dinana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa auladana wa kulla shay'in a'tatna. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal buhli wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafruqana min ba'dihi tafruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afwa wa ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin rabbil alamin. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz di atas perkongsian ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur Ustaz, kekalkan Ustaz dalam kesihatan untuk terus sampaikan ilmu buat kami semua insya-Allah. Jadi saudara sekalian, jangan lupa untuk saksikan rancangan Tanya Ustaz pada esok hari bersama dengan moderator kita Dai Hakim dan juga ahli panel kita yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Amran Yusof yang akan mencakap topik kegemaran ramai, iaitu berkaitan dengan munakahat nusyuz dalam diam, tapi tajuknya tak apa disukai lah. Jadi saudara sekalian, jangan lupa untuk saksikan lagi dalam rancangan Ayat Tanya Ustaz untuk episod-episod yang akan datang. Saya Dai Luqman, mohon maaf sekiranya ada terkurang di mana-mana, terkasar, tutur bicara, tersilap tutur kata. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain episod rancangan Tanya Ustaz. Biar tahu jangan tiru. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah. Ustaz.